nampaklah fokus Yang Berhormat Aperture akan bermula satu hari 2 kali, tengah hari dan juga malam. Yang akan melibatkan ahli parlimen sebanyak 4 orang sehari, dan hari ini ialah episod yang ketiga yang melibatkan hari ini bersama-sama dengan kita ialah Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kende, ahli parlimen Beluran, Naib Presiden Bersatu dan juga Pengurusi Bersatu Sabah. Orang hebat. Terima kasih Yang Berhormat yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Di antara tugasnya ialah pengalamannya ialah menjadi Timbalan Ketua Dewan Rakyat 2008 sehingga 2018 dan juga menjadi menteri pada 2022 sehinggalah pilihan raya baru ini. Beliau memenangi pilihan raya Beluran 1999, 2004, 2008, 2013, 2018. Mewakili UMNO dan semua menang. Pada 2022 dia mewakili PN juga menang. Jadi dia hebat, dia jago dan champion UMNO, dan sekarang dia merupakan orang kanan kepada Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu. Jadi pada hari ini Yang Berhormat, saya tanya beberapa soalan kepada Yang Berhormat. Yang pertamanya Yang Berhormat, kita nak tanya tentang akta lompat parti ini. Tetapi dalam masa yang sama, lompat parti ini seolah-olanya mereka telah mengabaikan, dan hari ini Bukit Gantang beritahu akan ada lagi MPPN yang akan menyokong PH. Jadi apakah kesan daripada akta lompat parti ini sehingga semua orang pula berani cakap tentang nak lompat? Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih kerana menjemput saya dalam podcast YB Aperture. Ini merupakan satu podcast yang nampaknya sedang diikuti oleh ramai anak-anak muda. Dan bila dibuat podcast begini, memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen untuk bercakap tentang isu-isu hangat yang sedang berlaku di dalam Dewan dan luar Dewan. Akta lompat parti merupakan satu akta yang dibuat secara kolektif oleh kerajaan yang lalu bersama dengan ahli-ahli parlimen pembangkang, dan dia merupakan satu agenda besar yang dibuat di bawah CSA, iaitu satu perjanjian persefahaman antara kerajaan ketika itu yang dipimpin oleh Yang Berhormat Bera dan juga pimpinan pembangkang. Jadi antara syarat utama CSA itu adalah untuk kerajaan mewujudkan akta lompat parti. Akta lompat parti tentu intipatinya adalah untuk menghalang ahli-ahli parlimen daripada melompat ataupun berhijrah ke parti lain. Itu merupakan intipati utama akta lompat parti. Tapi kita nampak selepas ianya diwujudkan, diluluskan oleh parlimen pada parlimen yang ke 14 yang lalu. Sekarang ini merupakan masa untuk menguatkuasakan akta lompat parti, iaitu di bawah peraturan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A. Tetapi nyata sekali akta lompat parti yang dihasratkan untuk menghalang ahli-ahli parlimen daripada melompat parti sekarang tidak berkesan, malah secara terbuka pihak kerajaan menggunakan akta ini untuk mengabaikan akta ini, tetapi menjemput dan mengumum ahli-ahli parlimen daripada pembangkang untuk berhijrah dan melompat, menyokong mereka. Walaupun pada hakikatnya dikatakan mereka tidak melompat parti, tetapi semata-mata hanya mengalihkan sokongan. Tetapi it defeats the purpose of akta lompat parti. Kerana intipati akta lompat parti adalah untuk menghalang ahli parlimen daripada berhijrah dalam semua sudut dan aspek, termasuk menyokong kerajaan. Jadi berarti tidak melompat, berarti menyokong kekal dalam parti dan menyokong kepimpinan parti, perjuangan parti, hala tuju parti, dan bukan kekal dalam parti pada dasarnya, tetapi secara hakikinya menyokong kerajaan yang bertentangan dengan parti mereka. So it defeat the whole purpose of mengadakan akta lompat parti. Sebab itu pihak sana sekarang ni, pihak sebelah, secara terang-terang membuat statement akan ada lagi orang melompat. Akan ada beberapa orang lagi akan berhijrah parti. So blatant, so
secara terang-terang mengabaikan bahawa kita ada akta melompat parti sebenarnya. Jadi pada saya akta lompat parti hanya pada zahirnya, tetapi inti partinya sekarang adalah mockery dan tidak dihormati sama sekali. Ya, saya tanya Yang Berhormat, akta lompat parti ini kalau ikut lepas pilihan raya, PN mempunyai 74 kursi dan muda sekarang ini menyokong kita jadi 75 kursi. Tetapi dengan cara yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, dengan bukan tidak mengikut, dengan mencari lubang-lubang dalam akta lompat parti, mereka telah menyokong PMX. Ini berarti PN kekurangan 6 undi. Apakah akta lompat parti ini boleh menghalang perkara itu? Sepatutnya inti parti itu dia tak boleh berhijrah dan berlompat. Dan setiap parti mempunyai perlembagaan parti yang juga menghalang untuk mana-mana ahli parlimennya daripada menyatakan sokongan yang berbeza, bertentangan dengan pendirian yang telah diambil oleh parti. Okey, akta lompat parti ini tidak menghalang parti untuk mengalihkan sokongan, tetapi individual MP itu, secara persendirian MP itu tak boleh. Empat ahli parlimen daripada Sabah adalah merupakan cabaran utama akta anti lompat parti ini. Saya telah mengemukakan permakluman kepada speaker ketika itu terhadap 4 orang ahli parlimen GRS di Sabah yang bertanding atas logo GRS, dan tapi hakikatnya adalah merupakan ahli-ahli bersatu ketika itu. Tapi dalam akta lompat parti ini, orang yang bertanggungjawab untuk menentukan sama ada kekosongan itu berlaku atau tidak adalah speaker. So kita mengemukakan penghujaan kita kepada speaker untuk menyatakan terdapat kekosongan pada sudut pandangan kita berdasarkan kepada perlembagaan parti kita. Tetapi speaker berpendapat sebaliknya dan membuat permakluman pada kita semula bahawa tidak berlaku sebarang kekosongan. Kes ini masih berjalan di sekarang ni pada peringkat rayuan kami, di peringkat Mahkamah Rayuan. Kita telah lalui Mahkamah Tinggi, tetapi Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa Mahkamah tidak mempunyai kuasa kerana adanya pelanggaran persekutuan terhadap untuk mengkaji semula keputusan yang dibuat oleh Parlimen. Tetapi keputusan ini kita sedang buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Jadi akta lompat parti ini kelonggarannya adalah ianya boleh disalahgunakan atas nama bahawa mereka tidak berhijrah parti, hanya menyokong kerajaan yang ada. Dan satu lagi, ianya adalah atas penilaian secara total oleh speaker sama ada berlaku kekosongan atau tidak. Sebab tu mahkamah perlu diberi ruang untuk menentukan sama ada keputusan speaker adalah keputusan yang tepat mengikut kehendak akta lompat parti. Jadi pihak kami masih tidak putus asa dan sedang menunggu penjadualan yang akan dibuat oleh Mahkamah Rayuan terhadap kes yang kita kemukakan. Kalau ini bermakna akta ini telah dibuat secara tergesa-gesa dan tidak melihat aspek-aspek lain. Patutnya akta ini juga melihat supaya semua peraturan parti itu sekadar standard. Dia tak boleh kata parti ini syarat menjadi. Jadi hanya akta lompat parti ini dia menjadi tafsiran berbeza untuk parti. Contohnya ada sebuah parti, dia bagi syarat siapa lompat kena bayar 1 juta. Ada parti kenakan 10 juta. Sepatutnya akta lompat parti ini meliputi semua dan tidak boleh terikat dengan janjian mereka dengan parti, sebab mereka bila menang pilihan raya, mereka ada ahli parlimen walaupun parti daripada mahkamah. Walaupun kita berdoa semoga cabaran yang dibawa oleh pihak yang berhormat di mahkamah dapat dipertimbangkan dengan wajar, kerana walaupun hakim kata ada kuasa atau tak kuasa, sifat undang-undang di Malaysia ini ialah perlembagaan undang-undang itu dibuat oleh parlimen, tapi yang taksirkan undang-undang adalah hakim. Jadi ini masalahnya, kalau ada hakim yang kata tak ada kuasa, kita akan berucap di parlimen, mungkin di sini tak boleh, bahawa sebenarnya hakim mempunyai kuasa untuk taksir. Malah hakim bukan saja
menafsir. Hakim berkuasa untuk membatalkan undang-undang. Contohnya Ketua Hakim Negara dengan Mahkamah Persekutuan telah membatalkan dua undang-undang. Yang pertama berhubung dengan undang-undang orang menggoda isteri. Yang keduanya adalah undang-undang berhubung dengan Mahkamah Syariah. Ya. Jadi insya-Allah kita akan bawa perkara ini, dan dalam masa yang sama saya ingin tapi apapun bila kita gubal satu undang-undang, tentu pada awalnya kita tidak nampak kelemahan undang-undang. Tapi now that we know ada kelemahan undang-undang ini, dan adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menambah baik undang-undang melalui pindaan-pindaan yang perlu. Ya. Jadi Akta Lompat Parti ini merupakan satu akta yang perlu dilihat oleh kerajaan untuk tambah baik, pindah, baiki kelompangan-kelompangan supaya berkesan dan memenuhi kehendak akta itu diwujudkan, digubal in the first place. Ya. Jadi itu merupakan tanggungjawab kerajaan. Ya. Tapi saya nak kata, yang Muhammad, orang-orang sebelah PN yang ingin menyokong kerajaan, boleh. Tak bising-bising, ubah tempat di Parlimen lagi. Ya. Tapi terdapat orang daripada kerajaan yang nak menyokong PN, telah diwawarkan. Kalau kita ingat, yang sebelah sana itulah yang advokator yang paling lantang mau Akta Lompat Parti ini diwujudkan. Dia orang lah tu. Tapi nampak sekarang ni yang belah sana itu senyap sepi kerana mereka mendapat keuntungan politik melalui Akta Lompat Parti yang longgar pada ketika ini. Dahsyat. Jadi yang Muhammad Apacher akan terus menceritakan kebenaran yang sebenarnya yang berlaku. Bersama-sama kita, terima kasih Yang Muhammad Ahli Parlimen Pasir Gudang. Terima kasih Yang Muhammad Hassan Karim. Terima kasih telah hadir pada petang ini, dan dia sedang menunggu giliran untuk berucap, dan dia tergesa-gesa datang sini kerana menunaikan janji. Inilah saya kata Yang Muhammad Hassan Karim ini ataupun Yang Muhammad Ahli Parlimen Pasir Gudang ini orang yang hebat. Pengalamannya yang luas. 6 kali pilihan raya dia bertanding. 1982 Sukudai, 1986 Pasir Gudang, 1999 Tebrau, 2004 Pontian, 2008 Johor Bahru, 2013 Dedang. Tetapi dengan kehendak Allah, semuanya telah tewas di tangan UMNO. Tetapi bangun lagi dengan tidak rasa kecewa atau gundah gulana. 2018 berjaya menewaskan Menteri Besar Johor Khalid Nordin dengan majoriti 24,526. Mungkin masih ingat. 2022 berjaya mengalahkan calon PN Farid Razak dengan majoriti 31,558. Ini adalah orang yang hebat. Dan Yang Muhammad, kita telah berbicarakan tentang Akta Lompat Parti. Tapi Yang Muhammad pada hari ini, Yang Muhammad telah datang dan Yang Muhammad telah menggemparkan negara. Menggemparkan negara, bukan negara, kami juga sebenarnya akan membawa beberapa perkara berhubung dengan kenyataan petita Duli Yang Maha Mulia daripada Ketua Baginda Yang Lebih Agung. Yang pertama sekali, ada dua kenyataan yang kita lihat ada kesamaan di situ, dan ini sebenarnya Yang Muhammad Pasir Gudang mungkin melihat daripada aspek tersebut. Dan apabila dalam penggalian ini, selepas pilihan raya ini, kerajaan pimpinan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun berucap juga di Parlimen. Ya. Jadi pandangan saya ini mungkin tak selari lah agaknya dengan pimpinan. Saya menghormati lah pendirian Perdana Menteri, pimpinan parti, dan kadang-kadang pun bila menyatakan pendirian yang tak selari dengan pimpinan parti itu pun rasa macam tak sedap juga, kan? Tapi saya melihat untuk kebaikan negara, bagus ada. Manalah tahu penggal akan datang kita pula kami jadi pembangkang pula, maknanya kalau apalah ada dibagi semua. Lagi satu, jumlah pembangkang ni ramai, 74 sekarang ni. 75, jadi banyak kawasan tu, dan kawasan-kawasan Perikatan Nasional ini kan, Luar Bandar, masyarakat Bumi Putra,
masyarakat Melayu yang miskin dan apa, ini bukan 3R lah kan, tapi perlu hakikatnya begitu. Ya. Tapi itu kalau dilihat daripada sudut bukan sudut janji lah, reform yang hendak dibuat oleh kumpulan kerajaan sekarang ni ketika mereka berada di pembangkang. Dan itu mesti nilai reform. Apa reform mereka? Reform mereka antaranya adalah untuk mendapat peruntukan yang sama rata bagi setiap ahli parlimen. Mereka olahkan reform ini ketika mereka berada dalam pembangkang dan BN berada dalam kerajaan. Because mereka nampak ini. Mereka melihat bahawa perlu ada keadilan dari aspek peruntukan. So that reform perlu dipegang oleh mereka yang sedang duduk dalam kerajaan sekarang ni. Two wrong do not make one right. Dua kesilapan itu tidak akan menjadikan satu yang betul. So kalau kerajaan BN dulu melakukan kesilapan dari segi sudut itu tidak memberi layanan yang seadilnya kepada ahli parlimen pembangkang, kerajaan yang sekarang ni yang duduk lama sebagai pembangkang patut membuat reform itu. I agree with you. You're very consistent on this too, YB. You've been consistent bercakap tentang perlu keadilan dari sudut ini. You've been consistent, you've been going against your party. Tapi kita sependapat bahawa kerajaan sekarang, kerajaan UMNO Barisan Nasional berapa puluh tahun pun boleh tumbang, boleh beralih. Yang kerajaan sekarang ini pun yang bukan atas platform majority yang mutlak, mereka juga boleh besok nanti menjadi pembangkang. Then how is the reform mereka nak lakukan? So itu yang saya katakan, kalau dulu kerajaan dulu melakukan kesilapan tentang aspek ini, tentang isu ini, then mereka mempunyai peluang sekarang untuk memperbaiki isu ini sebenarnya. Jadi besok kita pernah jadi kerajaan, kita menjadi pembangkang tapi dari sudut isu ini. Kalau PM memerintah, apakah PM akan bagi peruntukan yang sama? Dari sudut reform. Sebab tu kita kena buat masa kita dalam pembangkang sekarang. Mereka dalam pembangkang, mereka perjuangkan reform dalam isu ini. Dan kita sekarang juga memperjuangkan reform dalam isu ini. Jadi ini bermakna kalau PM memerintah, PM akan bagi peruntukan yang sama kepada semua ahli parlimen. So mereka kena tunjukkan sekarang. Mereka sekarang dalam kerajaan. Dia in the government. Ya, saya setuju dengan YB Pak Sigurang. Ya. He has been very consistent. Ya. Consistent dalam isu. Orang yang lama dalam kerajaan, lama sebagai dalam politik, lepas tu mempunyai kelulusan yang tinggi. Kenapa mereka tak pertimbangkan Muhammad masuk dalam kerajaan? Sebelum saya menjawab itu soalan dahsyat tu. Saya percaya kan, maknanya Perdana Menteri dia tidak lupakan agenda reform tu. Lepas tu dalam perbincangan kami dalam parti, dia menegaskan kan bahawa komitmen beliau sebagai Perdana Menteri ingin melaksanakanlah apa-apa janji, tapi mungkin berperingkat-peringkat kan dan beliau pun menyadari tentang soal dana untuk ahli parlimen pembangkang ni. Mungkin agaknya kalau ekonomi kita dapat kedudukan kewangan baik, umpamanya kita berharaplah kalau tak sepenuhnya sama rata, mungkinlah permulaan kan sebahagian dulu kan dana untuk pengurusan usaha rakyat dan dana untuk bantuan rakyat itu pada perasuan kan berkenaan soalan yang kedua, itu saya tak dapat nak jawab lah kan tapi bagi saya memadailah apa peranan yang saya ada dia. Yang Muhammad telah menyebut kalau Muhammad rela dipecat kalau sekiranya mereka tak puas hati dengan Muhammad. Muhammad menjawab kepada yang Muhammad Fadil. Yalah, dia tapi macam yang berhormat Pak Amni, dia menjalankan tugas dia sebagai juru cakap kerajaan dan ketua penerangan PKR. Jadi itu saya memahami kedudukannya. Tapi daripada Perdana Menteri sendiri PMX tidak ada sebarang keputus tak sedang ke teguran ke apa. Malah saya ingat lagi apabila beliau melawat bangsa bersatu di New York, bila
ditemu juga ada interview oleh CNN jurnalis timbul soal ada ahli parlimen PKR daripada parti Perdana Menteri sendiri yang waktu tu bersoalkan tentang DNA TPM pertama kita. Datuk Seri Anwar kata ya itu ahli parlimen daripada parti beliau, itu menunjukkan PKR itu sebuah parti reformasi dan menghormati democratic practice dalam parti. Kan itu satu apa dia dalam ucapan beliau. Dan saya percaya sebab dia pun memahami kan artinya niat saya bukan ada niat jahat ke apa, hanya ada suara. Menyuara. Okey, sekarang kita beralih kepada di akhir-akhir ini, kita beralih sikit tentang dari segi kita bincang dari segi perlembagaan dan juga peraturan parlimen. Kemarin berlaku satu peristiwa yang dahsyat dalam sejarah parlimen 2 hari ini, 3 hari ini iaitu berhubung dengan isu yang peraturan mesyuarat 14.1I dan juga 14.1J yang dikemukakan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Azlina Osman Said untuk membenarkan PMX memberi penerangan di tengah-tengah sesi perbahasan Tita Diraja walaupun ianya tidak ada dalam aturan mesyuarat. Jadi yang Muhammad Ronald Kennedy pernah jadi timbalan speaker dan timbalan speaker yang lebih 2 penggal lah. 10 tahun ya, 10 tahun. 2 penggal 10 tahun. 10 tahun 2 penggal. Jadi yang Muhammad dianggap punya pengalaman yang hebat untuk mentafsir undang-undang. Okay. Kemarin ni mereka keluar bukan kerana mereka tak puas-hati penangan PMX. Mereka nak PMX itu bagi penangan masuklah aturan mesyuarat ataupun menjawab di bawah jawapan menteri. Jadi mereka keluar protes, bukan protes PMX, bukan protes aku, protes Azlina yang telah membawa usul di tengah-tengah perbahasan. Malah pencadang belum habis lagi buat ucapan, tiba-tiba PMX muncul. Jadi PMX malang berada di satu keadaan di mana dia ditentang bukan kerana kami tak mau dengar, kerana menteri salah bawa usul. Jadi apa pandangan yang Muhammad? Okey, kita bacakan tentang konsep erti. Apa dia usul menjunjung kasih tita ucapan diraja. In layman language kita membuat satu usul di parlimen untuk ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong atas ucapannya ketika merasmi sidang parlimen. Itu dilakukan semua parlimen dan parlimen kita juga melakukan perkara sedemikian. Well, tita ucapan agung itu adalah tita yang disediakan oleh kerajaan, dipersembahkan kepada agung, walaupun dibaca oleh agung tetapi segi konvensinya tita itu adalah disiapkan oleh kerajaan. Dan tidak ada keperluan sejak parlimen kita ini bermula daripada awal pembentukan negara kita ini, keperluan untuk seorang Perdana Menteri selepas tita diraja dan selepas usul mula dibahas, usul itulah 2 minggu usul itu kemudian akan diserahkan kepada agung. Selepas ianya diluluskan oleh parlimen akan diserahkan kepada agung, menyatakan bahawa inilah ucapan terima kasih parlimen ke atas ucapan tita diraja. Itu konsepnya. Kita mesti faham. Jadi di mana keperluan bagi ketua eksekutif Perdana Menteri ketika usul sedang berjalan untuk ketua eksekutif menangguhkan mesyuarat dan membuat satu usul persendirian atas kapasiti kerajaan untuk mengucapkan terima kasih di dalam dewan untuk ucapan diraja. So tidak ada keperluan. Jadi dan tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan oleh parlimen kita. Saya duduk sebagai timbalan speaker 23 tahun sebagai ahli parlimen, tidak pernah dilakukan oleh kerajaan, oleh parlimen kita. Usul yang dibawa oleh ahli parlimen Subang kata dia? Shah Alam. Dan disokong oleh ahli parlimen Batang Sadong. Batang Sadong. Dan dibahas oleh parlimen, itulah yang akan dipersembahkan kepada Yang Pertuan Agong. So di mana keperluan? So kerajaan sekarang ni ada presiden, ada
ada tindakan-tindakan mereka yang tidak pernah dilakukan, unprecedented. Contohnya dalam sidang pertama dulu, seorang menteri mengambil bahagian dalam perbahasan dan digulung oleh menteri yang kementerian dia sendiri juga terlibat dalam menggulung. So that's unprecedented. Jadi dari segi okey boleh buat, tetapi unprecedented. Apa keperluan? Tetapi semalam itu, apabila menteri mengemukakan usul untuk memberi ruang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai ketua majlis, mengemukakan usul terima kasih dari sekuen perkara peraturan mesyuarat. Kalau itu mau dia di sekuen item itu dinamakan sebagai kenyataan menteri, ministerial statement. Jadi di dalam sekuen di bawah peraturan 14(1), kenyataan menteri itu mesti dibuat sebaik selepas urusan soal jawab lisan. Itulah sekuennya dalam peraturan 14(1). Maknanya selepas itu dibuat ministerial statement. Lazimnya ministerial statement ini adalah menyentuh tentang isu-isu tertentu. Dulu kita buat ministerial statement atas isu banjir. Kita membuat ministerial atas isu pencemaran, jerubu dan sebagainya. Banyak isu on ministerial statement. Itulah digunakan item agenda ministerial statement di dalam peraturan mesyuarat. So, sekuennya, urutannya di dalam peraturan mesyuarat dibuat sebaik selepas urusan soal jawab lisan parlimen. Itu memang ada sekuen. Sebab itu kita bantah, bukan kita tidak nak mendengar ucapan terima kasih ataupun kita disrespect the king. No. Tetapi kita nak beritahu kerajaan ini, there is peraturan mesyuarat to follow. Ada peraturan mesyuarat yang perlu mereka lakukan. Dalam parlimen ini kita tak boleh, sebab tu kita tak boleh ikut sesuka hati kita. Kalau usul tu adalah usul tita ucapan diraja, maka kita akan berbahas atas sudut tita ucapan diraja. Kalau orang undang-undang itu berkenaan dengan environment contohnya, kita berbahas atas sudut environment dan tak boleh campur perkara lain. Sebab tu kita ada guidance di dalam parlimen. Kita ada peraturan mesyuarat. What we are telling, bapa kita cakap ni, semata-mata kerajaan ini perlu ikut peraturan. Tidak ada soal kita disrespect the king, no. Because yang di Pertuan Agong juga mengatakan bahawa perlembagaan perlu dihormati. So kita mesti sebagai ahli parlimen mesti menghormati peraturan mesyuarat. Itu saja. Dia tidak ada soal kita tak nak dengar, tidak ada soal kita disrespect the king, tetapi kita meletakkan peraturan mesyuarat undang-undang itu di tempat yang lebih tinggi. Ini termasuk masa menteri-menteri dijawab nanti, kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jawab sekali lagi, kita akan tunggu. Ya. Betul. Kenapa nak buat? Okay. Usul itu adalah usul terima kasih kepada Agong. Ya. Kenapa PM membuat satu ucapan terima kasih secara individual? Ada. Tak tahu tu apa pendapat tu? Yang Muhammad. Ya. Pertama, due respect, menghormati pandangan YB Blura yang pengalaman yang lama sebagai timbalan speaker yang mahir dan arif tentang standing order. Tanpa ada buku standing order pun beliau boleh sebut offhand begitu saja. Tapi saya mohon membezakan sedikit. Distinguish. Iaitu tadi dirujuk tentang buku peraturan mesyuarat standing order. Itulah undang-undang kita. Dan izinkan saya untuk pengalaman di mahkamah. Pun ada peraturan kaedah-kaedah mahkamah. Tapi dia ada satu konsep di mahkamah. Apabila dua pihak, plaintiff dan defendant, masing-masing dia lawyer, kadang-kadang wujud satu pihak itu sama ada permohonan dia atau motion dia irregular, tidak menurut peraturan yang sedia ada. Tetapi hakim, kalau parlimen ini speaker, artinya dia ada inherent jurisdiction, dia ada kuasa budi bicara, inherent power, untuk membenarkan
permohonan atau usul yang di luar peraturan itu dibenarkan, dianggap tidak batal, dianggap sah, kan? Berdasarkan bahawa percanggahan itu hanya peraturan. Jadi dari segi parlimen dan juga mahkamah, iaitu ada dua kaedah. Pertama ialah law of procedure, undang-undang prosedur, section ini, aturan ini. Satu lagi lah substantive law. Jadi boleh dihujahkan bahawa mungkin apa yang dilakukan itu dari segi standing order itu tak berapa proper. Tapi dari segi substantif, pada usul yang dibawa itu agak penting, maka speaker membenarkan. Kerana ada satu poin yang disebut situ, yang YB Bluran katakan tadi itu betul. Maknanya kalau pihak X Perdana Menteri nak ucapkan terima kasih, ini boleh, kemudian pun boleh. Tapi ada satu elemen dalam ucapan Perdana Menteri itu, iaitu untuk merakamkan tanda kasih dan sayang, penghargaan, penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 yang lalu, Sultan Pahang, kan? Jadi mungkin kerana itu dari segi substantifnya, speaker mengambil keputusan yang mungkin unprecedented, tapi membenarkan itu. Tapi benda yang keputusan speaker itu maknanya sah, kan? Kita ada peraturan masyarakat. Ada perkara-perkara yang tak dinyatakan. Tak dinyatakan dalam peraturan masyarakat. Ada mungkin prosedur yang dilakukan oleh parlimen yang tak memenuhi kehendak peraturan masyarakat. Peraturan 100 contohnya, ianya tidak mencacat celakan keputusan. Dewan memang ada. Tetapi dalam yang sudut ini, ianya berlaku jika unknowingly ataupun ada perkara yang tersalah prosedur kita, tetapi telah dibuat keputusan. Sebab tu ada peraturan masyarakat yang menghalalkan whatever keputusan. Tetapi dalam sudut ini, sebab tu kita argue semalam. I agree with you. I know, faham apa yang dimaksudkan oleh Muhammad. Tapi kita bertentangan daripada sudut itu. Kita nak bahawa parlimen ini harus mematuhi terhadap perkara-perkara yang sudah nyata di dalam peraturan masyarakat. Kecuali ada perkara yang tak nyata dalam peraturan masyarakat. But on the ministerial statement ini, dia nyata dalam peraturan masyarakat 14. So we shouldn't change itulah, walaupun ada perkara baru yang dibawa oleh kerajaan. Okey. Jadi sekarang ni kita ada dua pandangan, dan pandangan ni kita biar akan diteruskan di parlimen nanti, iaitu yang pertamanya pada pandangan yang Muhammad Ronald Kendi, bahawa kalau sekiranya tidak ada dalam peraturan masyarakat, mestilah berlaku peristiwa tertentu untuk membolehkan mereka, menteri boleh mengeluarkan kenyataan, ataupun kalau ada perbezaan, maka menteri boleh bangun untuk membuat kenyataan. Tetapi selalunya kalau nak dibawa itu, dibawa selepas soal jawab mulut, soal lisan. Lepas habis soal lisan cakap, ini pasal masalahnya ucapan pencadang belum habis lagi. Kalau ucapan bagi ucapan pembawa usul tu bagi habis dulu, baru menteri bangun, baru nampaklah ada kelancaran. Kalau di tengah-tengah ni seolahnya Perdana Menteri bangun, mungkin tak setuju dengan ucapan pembawa usul. Jadi ini kita buat tu pasal kita tak nak letak yang di Pertuan Agong di tempat yang kedua. Kita nak letak Agong itu di tempat yang pertama. Sebelum pencadang bawa PM bangun dulu. Jadi nampaklah bahawa Agong diraih-raihkan, Agong yang lepas diucap terima kasih. Walaupun ini adalah perbezaan yang kita akan sambung di parlimen. Yang bawa apa kita bawa dulu. Akhir sekali, kerana masa tidak mengizinkan, saya bawa satu soalan. Dan saya nak tanya yang berhormat Ronald Kendi ataupun yang berhormat Baluran. PMX berkata bahawa jangan ada mana-mana pihak mempolitikkan isu ringgit, dan sebenarnya apa yang dan pihak kabinet dan juga PMX sedang melakukan sesuatu untuk memastikan nilai ringgit ini berada di peringkat yang stabil. Tapi persoalannya ialah
Bila PMX keluarkan kenyataan ini, menteri-menteri lain jawab macam-macam. Yang pertamanya mantannya menteri yang disebut sebagai menteri yang suka mengeluarkan idea-idea baru. Apa nama menteri apa tu? Lupa. Rafizi. Bukan, dia selalu mengeluarkan macam-macam pandangan baru. Termasuk Menteri MITI mengatakan bahawa duit jatuh ni bagus sebab FDI masuk banyak. Kalau gitu semua negara di dunia kena jatuhkan duit untuk pulihkan PDI. Jadi apakah pandangan Muhammad? Apakah yang Muhammad timbulkan benda ni? Sebenarnya Muhammad cuba mempolitikkan isu atau apa? Betul. I hope he was misquoted lah. Kalau katakan bahawa isu kejatuhan ringgit tak boleh dibahas di parlimen, tak boleh dibawa, tak boleh dipolitikan, itu merupakan satu kenyataan yang terlalu longgar dan tidak menyelami kehendak dan perbualan rakyat di bawah sana. Isu kejatuhan ringgit, kenaikan kos sara hidup, keperitan kehidupan rakyat adalah merupakan isu yang sedang dibahas di peringkat bawah ketika ini. Takkan ahli parlimen, takkan ahli orang politik tak boleh membahas isu ini di peringkat tertinggi. Kerana ini merupakan isu yang sedang dihadapi oleh rakyat bawahan negara kita. Jadi keperitan hidup, banyak contoh-contoh tentang keperitan hidup, kes bunuh diri dan sebagainya, perceraian dan sebagainya. Kanuri keperitan hidup sedang berlaku di kalangan masyarakat, orang-orang Malaysia, warga Malaysia ketika ini. Jadi ini bukan satu isu yang panas yang perlu tindakan segera kerajaan. Kita mengangkat isu di parlimen, kita mengangkat isu ini dalam forum-forum, dalam podcast seperti ini untuk menyedarkan kerajaan bahawa perlu satu tindakan konkret untuk meletakkan semula ekonomi negara ini di kedudukan yang baik supaya rakyat di bawah sana tidak terus-menerus hidup di dalam kesusahan. Jatuhan mata ringgit Malaysia memberi kesan yang domino kepada semua. Kita mengimport barang makanan akan terdedah kepada kejatuhan ringgit. Apa import besar kita? Makanan ternakan, makanan kita import. Makanan ternakan. Ya. Kita import 30% daripada keperluan beras kita. Kita import banyak komponen-komponen makanan yang kesan kenaikan harganya disebabkan oleh kejatuhan ringgit memberi kesan secara direct kepada kehidupan rakyat Malaysia. Ya, terima kasih. Yang Muhammad terberau. Jadi apa pandangan Muhammad? Apakah isu yang boleh kita bincang dan yang mana kita tak boleh bincang? Tapi isu kejatuhan ringgit dan juga masalah harga barang ni saya tengok, ini kali pertama saya tengok. Kalau tidak sebelum ni saya tengok ahli parlimen kerajaan tidak sangat membincang perkara ini. Tetapi bila semalam Yang Muhammad Betung tanya soalan kepada menteri dan menteri jawab bahawa kalau kerajaan macam mempunyai peruntukan yang banyak, kerajaan akan bagi kepada rakyat dalam bentuk diceritakan bahawa usaha yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni ialah jangka panjang. Padahal isu masalah kesesakan hidup rakyat sekarang ni bukan jangka panjang. Rakyat tak perlu jangka panjang. Rakyat perlu makan, iaitu apa dia usaha kerajaan di pangkat jangka pendek. Jadi apa pandangan yang Muhammad? Apa yang boleh kami bincang berhubung dengan perkara ini pada pandangan yang Muhammad ahli kerajaan? Saya punya pandangan iaitu tak ada isu yang tak boleh dibincang. Betul lah. Parlimen itu tempat kita bahaslah, kan? Tapi sebagai ahli parlimen kerajaan, saya ingin membantu kerajaan menghadapi isu ini dengan naratif yang positif, bukannya defensif, kan? Tak perlu nak larang-larang, kan? Maknanya biarlah rakyat bersuara, tapi pihak kerajaan bagi naratif yang betul. Jangan denial, jangan menafi-nafikan. Kalau betul masalah itu memang kita hadapi. Orang putih cakap the elephant in the room, kan? Itu. Jadi naratif dia begini, iaitu kerajaan. PMX baru setahun lebih lah, tak masuk tahun yang kedua. Bertadbir negara ini. Dan masalah kejatuhan ringgit ini bukan bermula dari dia.
Kalau kita tengok masa kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Pago pun, $1 bersamaan 4 point something. Kemudian masa BERA pun 4 point something. Kan, tapi sekarang makin merosot lah. Kan, dah hampir 4.9 apa kan, dah 4.78, 4.8. Artinya apa ni, masalah ini ada dua sebab lah saya. Saya bukan ahli ekonomi kan, tapi saya melihat iaitu faktor luaran. Dolar Amerika, Bank Pusat Amerika, Federal. Kemudian ekonomi dunia, apa ni, yang tidak membantu kita lah. Tapi dalam masa yang sama juga ada sebab dalaman. Sebab dalaman, apa tu, ekonomi kita bagi tahu tidak, strukturnya tidak diperbaiki sejak 25 tahun yang lalu, krisis Asia itu. Dan lagi satu tak boleh dinafikan, iaitu isu 1MDB ni. Negara kerugian banyak kan, dan bukan 1MDB saja. Yang Mat ya, last yang Mat ada 3 orang lagi. Okey. Yang kena berlari-lari. Jadi itulah pandangan saya. Yang Mat Tebrau telah bagi pandangan yang lebih positif. Sebenarnya dia patut jadi menteri ya. Pasal apa? Dia tak boleh kata menteri tak boleh defensif. Dia kena jawab apa yang rakyat telah timbulkan dalam bentuk yang lebih lunak, bukan menjerit-jerit tahankan benda ni betul tak betul. Sebab apa yang berlaku kerana ada proses luaran dan juga dalaman. Dan dalamannya kalau ikut teori ekonomi Muhammad, saya terlibat secara langsung 1998, terlibat secara langsung. Saya menteri besar, sebab tu saya ahli parlimen, saya terlibat secara langsung dengan benda-benda ini. Di antara perkara yang dinilaikan duit sebuah negeri ini adalah persepsi. Kalau persepsi bagus, maka duitnya akan melambung. Contohnya Indonesia, dulu persepsinya tak bagus dengan pemerintahan, duit dia jatuh. Tetapi bila sekarang persepsi bagus tentang pemerintahan, duitnya melambung tinggi pada duit kita. Singapura. Dalam faktor ekonomi, OPR dengan interest rate faktor penting. Ya. Saya khawatir bila PM kita ni dalam satu ceramah dia kata kalau dia memilih antara rakyat, kesusahan rakyat, ataupun nak naikkan interest rate, dia kata dia menyokong rakyat. Maknanya dia lebih kepada rakyat, biarlah interest rate itu murah. Tetapi kalau interest rate tak sejajar dengan kedudukan ekonomi, OPR tak sejajar dengan keadaan ekonomi, itulah faktor dari segi ekonomi yang boleh menjatuhkan nilai mata wang sesebuah negara. Tuh, kalau kita lihat dulu di Turki, Erdogan mengambil pendekatan untuk tidak mengawal interest rate, lira jatuh. Sekarang ni baru dibaiki semula pendekatan ekonomi. Jadi ini merupakan faktor ekonomi yang setiap kerajaan meletakkan di bahu governor, dan Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan tidak boleh mengganggu, kerana penentuan OPR dengan interest rate, OPR especially, akan ditentukan melalui akta oleh governor. Sebab tu ianya harus diasingkan untuk menjaga ringgit dan ekonomi negara keseluruhannya. Ya. Dan ini perlu dilakukan tiap-tiap hari ya. Ya. Jadi kita dah benar. Jadi kepada yang Muhammad Tebrau, saya nak ucap terima kasih. Pasir Gudang. Bukan Tebrau ni pertandingan dulu kan. Jadi yang Muhammad Pasir Gudang yang telah memberi pandangan yang pada pandangan saya ini adalah pandangan rakyat yang sebenarnya. Yang berhormat berdasarkan kepada fakta, sama ada fakta itu menyebabkan sakitnya kerajaan ataupun sakit yang pembangkang, Muhammad hanya bagi pandangan. Ini faktanya. Dan terpulanglah kepada mana-mana pihak untuk melihatnya sebagai usaha untuk memperbaikinya. Tapi saya setuju yang takrif ni, yang dia menyebut bahawa kerajaan janganlah dipanggil mempertahankan, menafikan. Tapi sebenarnya kerajaan kena ambil pendekatan yang lebih hebat lah, supaya soalan rakyat ini nak diselesaikan. Tajuk yang pertama contohnya bawang. Bawang telah dijawab oleh menteri dengan hebatnya.
dia jawab bawang dan kerajaan Malaysia mengeluarkan bawang 30% dan sebagainya. Tetapi rakyat dia tak peduli Malaysia keluarkan bawang tak keluarkan bawang. Rakyat nak tahu kenapa harga bawang naik. Itu rakyat nak tahu yang tu ya. Kalau Malaysia mengeluarkan bawang, harga bawang lebih tinggi, rakyat tak maulah nak import. Jadi rakyat sekarang ni masalah permakanan ni naklah diselesaikan cara serta-merta, tapi jangka panjangnya Malaysia boleh mengeluarkan bawang. Jadi terima kasih Yang Berhormat yang telah memberi pandangan yang hebat dan dahsyat. Kami ucap terima kasih kepada semua kawan-kawan. Terima kasih moderator yang hebat. Dan kepada Yang Berhormat Baluran yang telah memberi pandangan yang hebat dan dahsyat. Saya sebenarnya ada soalan terakhir, tetapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita akan jumpa lagi pada podcast yang akan datang. Yang Berhormat boleh berada di sini berkali-kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat penggambaran. Yang Berhormat Baluran akan bagi pandangan tentang beras. Tak apalah, kita dengar ucapannya pada besok hari. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Tek-tek screen guy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejap.